Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi penawar kita malam ni mulai sambung kali yang keempat. Maka iaitu pada muka 54 ni. Kerana ada dalam tu ada tersalah tulis tu. Di muka 44. Jadi alhamdulillah dalam gembiraan itu ada kedukacitaan panggil. Dalam kedukacitaan itu ada rahmat. Maka kedua-dua ni bersama. Allah Ta'ala ada firman bagi kita bahawasanya Allah Ta'ala jadikan kesenangan itu berserta dengan kesusahan. Jadikan kemudahan itu serta dengan kepayahan. Semacam mana kita dengar pada khabar Palestin, yang mana mereka susah dapat senang. Dan pula dapat senang, buat berlaku pula walaupun masa yang sekejap. Tu kita tengok cerita Palestin tu, muslim-muslimat jadi rahmati Allah SWT. Tengok pelaku dia dengan Israel tu. Nah, yang dia menang tu alhamdulillah, yang dapat berhenti perang tu alhamdulillah. Itu kita syukur, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Tapi dalam tu kalaulah kita berasa megah, berasa megah, berasa kedebel, berasa takabur, nah maka di situ ada sifat yang mempunahkan amalan kita tu. Daripada kita dah buat amalan, dah buat apa-apa saja tu, berasa kemegahan, berasa kedebel, berasa apa tu, maka itu nak punahkan amalan kita. Dalam hal tu dengan bahasa ujub, bahasa heran, bahasa apa itu ini, semua tu memunah kepada amalan kita semua. Nah, bahkan ni muslimat yang dirahmati Allah, ibadat kita ni, kalau kita mengejarkan ibadat semata-mata rajin nafsu kita, itu pun ibadat kita Allah Ta'ala tak diterimakan. Kita berasa rajin, kita buat. Apabila rasa tak rajin, kita tak buat. Bila kita rajin, terus kita pergi masjid. Bila kita rasa tak rajin, rasa malas, kita berhenti masjid. Maka kelakuan macam tu, kita panggil kelakuan amal ibadat mengikuti nafsu. Lalu tu dalam hal keadaan orang Islam, dia kena ada dua lah kehidupan dia. Rukun ibadat ni dua, satunya ikhlas, yang keduanya ialah Islam. Mana apabila kita dah jadi orang Islam, dan pula dalam kita buat amal ibadat ada ikhlas, maka ketika itulah jadi ibadat. Nah, maka apabila kita kerjakan ibadat, tidak ada keikhlasan, nah, maka saja ibadat kita. Sebagaimana Nabi SAW, nah, ada sebut dalam hadis dia 3 kelakuan.
bagi orang yang kerja ibadat. Jadi tiga jenis orang ni, mereka ni dijanjikan masuk syurga. Satunya orang alim, yang keduanya orang mati syahid, yang ketiganya orang belanjakan harta untuk agama Allah. Maka apabila sampai kat sana, nah, kita mengaku kata kita nak alim, kita nak minta masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala jawab pada kita, dah, kamu alim situ, mau belajar agama, kamu nak pitih ya. Kamu ngajak agama, kamu nak keduniaan ya. Nak gaji, nak apa, nak tu, nak ni ya. Untuk dapat kemegahan dalam kehidupan kamu, bukan kerana aku. Maka alim kamu aku tak terima. Satu. Yang kedua pula, orang mati syahid, nak masuk syurga juga dia pun. Maka Allah Ta'ala firman pada dia, hei, orang mati syahid, kamu syahid kerana Nabi kata kamu ni seorang yang berani. Seorang yang berani, seorang yang pahlawan. Tuh, tapi kamu mengerjakan ni bukan mengkanakan aku dah. Kamu bekerjakan perkara ni kerana kamu nak orang kata kamu ni berani. Maka dengan sahabat tu juga, saja juga syahid tu pun. Yang ketiganya ialah orang belanja dalam agama, belanja harta. Hartawan dia tu. Maka Allah Ta'ala firman kepada dianya bahawa kamu belanjakan harta kamu, nak orang kata kamu ni orang yang bodoh, orang yang sangat memberi dalam agama, padahal kamu tidak ada malaikat kerana bangga, tak ada ikhlas pada aku. Maka tiga-tiga jenis orang ni Allah Ta'ala tak terima walaupun seorang pun. Oleh itu, sebelum pada kita baca kitab ni, kita nak perangat, kita nak ajarkan hati kita ni, jangan selalu kotor, cemah hati kita ni. Sepatut kita belajarkan penawar. Sepatut kita belajar penawar bagi hati. Mudah-mudahan kita belajar penawar bagi hati, boleh bawa hati kita jaga. Syaitan laknatullah, iblis laknatullah, keluar pada syurga sebab apa? Ialah sebab ada takabur, sebab ada ujub, sebab ada dengki, sebab ada hak ni ya, mereka tu keluar pada syurga. Padahal mereka tu rajin buat amal. Oleh itu, bagi kita yang rajin buat amal, kita simpankan hati kita, biarkan ikhlas adalah hati kita. Keikhlasan tu patut ada dalam hati kita. Moga-moga kita dapat bertuah dan beruntung dunia dan akhirat. Tu. Sebelum pada kita masuk dalam kitab kita pada malam ni. Maka malam ni malam yang pertama kita mulakan mulakan Facebook Live dalam apa nama Babali Pemacang. Babali Pemacang. Ada mulai baru kat situ. Insya-Allah minta tolong share. Share mana tu dapat dengar share. Itulah kerja kita. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjuk di atas kebaikan ni, maka seperti dia buatlah. Kita tak payah mengajar, tak payah mengaji, tak payah apa saja agama, tapi kita ada share, menunjukkan pada orang. Maka itu satu kebajikan kita sampai bila masa. Itu dia. Bab yang ke-9, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Bab yang ke-9 bermula bab yang ke-9 adalah ia pada menyatakan ujub. Ujub ni herangkan diri bahawa dia ni ilmu banyak, bahawa dia ni amal banyak, bahawa dia ibadat banyak. Dia rasa aku ni banyak juga buat amal, kawit tak kawit ni sejak tak berhenti, ngaji tak beradu. Itu rupa ujub. Maka ingatlah apabila kita ada ujub, rasa heran amal kata kita banyak, maka ingatlah kata amalan kita ni tak ada. Lalu tu musannif nak menyatakan pada muka 54 ni, iaitu berkenaan dengan ujub. Kata diketahui olehmu. Ketahui olehmu, hei mereka
yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat. Malam ni mula akhir sikit pada ada saudara kita datang sini. Itulah macam itulah pondok ada kadangnya nak buat turut masa dia tapi tak sempat, ada orang datang orang apa itu ini, maka kita kena muliakan tu. Jadi terlewat sikit masa kita tu. Nah, kadang-kadang kita nak buat tak sempat, orang datang tak boleh nak mengajar apa itu ini. Padahal sekarang ni pun nak cuti ni, masih cuti lah. Kalau masa pondok buka tu memang banyak lagi. Ketahui olehmu, mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat. Kerana matlamat kita dunia akhirat. Dapat berjaya dunia akhirat. Nah, nunggi. Mai ni. Ni mai. Pasal hidupan kita ni perlu pada dua. Satunya iaitu kemenangan dunia, yang kedua kemenangan akhirat. Maka itulah matlamat kita. Lalu tu ketahui olehmu, mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat. Ketahui apa? Bahawasanya yakni akan bahawasanya ujub itu membilang besar ia seorang akan diri seorang. Itu mana ujub? Ujub ni membilangkan diri ia tu besar. Ia semacam takabur juga, tapi ujub ni adik bagi takabur. Besarkan dia besar, membilangkan diri itu hebat, membilangkan diri itu amal banyak, membilangkan diri itu ibadat banyak. Orang lain itu sikit. Aku bulan puasa baru ni aku dapat khatamkan Quran 5 kali. Orang tu 5 juzuk pun tak habis, aku 5 kali habis. Lebih aku lagi pada dia. Perasaan membilang besarkan diri dia. Itu ujub. Atau satu kelakuan. Allah pada kata diri. Mana? Membilang besar ia akan dirinya, akan satu kelakuan daripada segala kelakuan seorang. Gapa kelakuan ni? Satu sifat daripada segala sifat-sifat orang. Gapa? Seperti ilmu seorang dan ibadat seorang. Dia membilangkan besar kerana ilmu yang ada diri dia. Padahalnya diadukan dengan ilmu apa Allah Ta'ala tu, nak banding tak boleh. Sikit saja Allah Ta'ala bagi kita tu. Kita yang rasa banyak, tapi sikit yang kita dapat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita ni sebagai ilmu penyaman yang Allah Ta'ala bagi saja. Ibadah Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita, boleh kita kerja saja. Jangan nampak kata kita. Apabila kita nampak kata ilmu yang kita dapat ialah kita, maka ketika itulah dapat wujud dalam hati kita. Dan pula kalaulah kita nampak kena ibadat yang kita kerjakan dengan sahabat diri kita, kekuatan kita, itu jelah juga dikatakan wujud juga. Lepas tu perasaan macam ni kita nak rasa ilmu Allah Ta'ala bagi. Bila Allah Ta'ala nak ambil, bila masa pun. Ibadat Allah Ta'ala bagi kita buat juga. Lalu tu bagi taufik hidayah. Apabila Allah Ta'ala bagi taufik, bagi hidayah pada kita boleh kerjakan amal ibadat. Apabila Allah Ta'ala capakkan nur masuk dalam hati kita, dapat satu ilmu. Allah Ta'ala yang beri ilmu. Subhanaka la ilma lana. Tengok tu. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tiada jenis ilmu bagi kami. Illa ma'allamtana, malaikat barang yang engkau telah mengajarlah akan kami. Itu saja. Subhanaka la ilma illa ma'allamtana. Itu saja ilmu yang ada kat kita, ilmu yang Allah Ta'ala sahaja yang mengajar. Satu. Ingat tu. Dan tiada takut ia seorang akan hilangkan ilmu tadi. Akan hilangnya satu kelakuan. Boleh juga tu. Dia tak takut kata nak hilangkan satu kelakuan seperti ilmu yang ada diri dia dan ibadat dan diri dia. Pasal dia tak tahu, pasal dia bilang kebesar kata ada, dia tak takut kata hilang.
Padahal dari hal kita sebut, kata kita besarkan diri kita dengan sebab ilmu banyak, dengan sebab amal banyak, kita rasa kita ni berasa lebih pada besar pada orang. Nah, gitu dah habis, dah hilang amalan ibadat ilmu kita tu. Dah lupa ia seorang akan bahawa semuanya semuanya ilmu dan ibadat tu pemberian Allah Ta'ala bagi seorang tu je saja. Tu dia lupa akan bahawa semuanya, semua segala kelakuan seorang tu. Tak apa tu. Bahawa semua kelakuan segala kelakuan seorang itu pemberian daripada Allah Ta'ala. Sifat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ya. Engkau dah lupa tu. Allah Ta'ala bagi umur kita, bagi anggota kita, bagi cantik pada kita, bagi rezeki kita, bagi harta pada kita. Maka kita lupa yang kata semua tu Allah Ta'ala bagi, itulah membawa pada kita ada ujub. Kita orang lebih, orang tu tak lebih. Padahal tempat keluarnya sama, tempat kembali sama. Orang ni pakai Splendor, harga mahal. Kat sini panggil seluar dalam. Nah, seluar kat dalam tu dia pakai, hak ni pakai harga RM1,000. Yang ni pakai harga RM100,000 seluar dia. Nah, orang ni pakai harga RM2, orang ni pakai RM5 apa kita gini. Tapi hakikatnya sama ya apa? Apabila nak qadakan hajat mesti dia kena pecah belaka. Semua kena pecah, semua kena buang. Semua kena tanggalkan seluar baru boleh qada hajat. Walaupun orang ni pakai harga murah, walaupun orang ni pakai harga mahal, sama je. Begitu juga kehidupan kita, nah keluar pada tempat yang sama dan kembali tempat sama juga. Sebab tu dia kata ingat pada ni cerita itulah tak ada sifat ujub dalam kehidupan kita. Tu. Kata dia, maka jika melihat ia seorang akan nikmat Allah Ta'ala atas seorang tu. Melihat dengan ilmu. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dia nampakkan dengan ilmu Allah. Dan dengan amal. Dan lain pada ilmu dan amal. Kalau dia nampak nikmat Allah yang ada dengan dia tu. Yang beri di atas dia saat ni. Melihat dengan ilmu dan amal. Dan lain daripadanya, lain pada Allah. Lain pada ilmu dan amal. Dan takut padahal takut ya seorang akan hilangnya nikmat Allah Ta'ala. Dia nampak katanya ini ilmu pada Allah, pemberian Allah. Aman pun pemberian Allah, dan lain pada tu pemberian Allah seperti harta-harta, pemberian Allah. Dan pula dia takut akan hilangkan nikmat Allah Ta'ala dah bagi atas dia. Maksud takut dia, apa takut? Dia jaga jangan berada ujub. Dan sukacita ia seorang, jadi gembira ia seorang dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya atas seorang tadi. Dia suka, dia gembira bahasa amal tu kekalkan di atas dia, tak payah hilang. Tu gembira, sukacita. Pasal apa sukacita? Kerana nikmat itu datang pada Allah Ta'ala. Dia ingat macam tu. Jawab bagi maka jika maka tiada ada ia yang seorang tu ujub. Maka orang ni tak panggil ujub, tak panggil besarkan diri. Dia ingat semua yang dia buat pada harta Allah Ta'ala bagi, ibadah Allah Ta'ala menggerakkan dia, ilmu Allah Ta'ala bagi, semua yang niat semua daripada nikmat Allah SWT. Dan pula dia takutkan hilang nikmat yang Allah bagi kat dia. Maka macam ni bukan dikatakan ujub. Itu dia satu. Dan ujub itu sebab bagi takabur. Mula-mula ujub, lama-lama datang takabur. Lama-lama datang sifat dengki. Tiga-tiga tu memusnahkan diri kita dan membinasakan diri kita dunia dan akhirat. Syaitan, iblis laknatullah, tiga ni lah yang dia bawa. Ada tiga ni dia bawa. Allah Ta'ala lontarkan dia daripada syurga, keluar tu pada neraka, keluar dari syurga terus pada dunia.
Tu 3 perkara ni lah. Ujub, takabur dan dengki. Kalau itu apa ke perbezaan? Perbezaan di antara ujub dengan takabur. Kata musannif, dan perbezaan, yakni perbezaan antara keduanya, antara ujub dan takabur. Bahawasanya takabur itu melazimkan ia takabur akan mereka. Mereka mana? Mereka yang takabur ia seorang atasnya. Mereka melazim ia takabur ni akan mereka. Mereka mana? Mereka yang takabur ia mereka atasnya tak seorang. Tu kelakuan dia. Takabur itu melazim, menetapkan takabur ni akan mereka. Yang takabur ia mereka. Yang takabur ia mereka atasnya atas seorang. Macam tu. Yang takabur ia mereka atasnya atas seorang. Bagi siapa yang takabur atas dia, maka dia bertakabur atas orang tu. Itu takabur. Dia tak merendahkan diri di atas orang yang takaburkan dia. Dia besar dirikan dia. Lazim tetapkan itu. Itu takabur. Dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Duduk seorang tak apa dah. Takabur ni ada 2 orang. Dia rasa lebih pada orang tu. Orang tu lebih dari dia, dia lebih pada orang tu. Itu takabur. Adapun ujub ketentuan dengan seorang diri. Nah, duduk seorang depan masjid. Sudah semayang, sudah apa. Ataupun duduk seorang depan rumah. Duduk depan rumah. Lalu tengok tilik pada orang. Dia pun cakap lah, aku ni banyak juga buat amal. Dia tu kan. Berat. Tu ujub. Duduk seorang ya, tak ada siapa. Nah, ada pun takabur, kena ada 2 orang. Nah, orang tu takabur ni, dia takabur balik dengan dia, dengan orang tu. Tu takabur, ada pun ujub ni seorang diri ya, duduk seorang, ada bilik seorang. Duduk dalam rumah seorang, duduk depan rumah seorang, duduk di mana tempat pun seorang saja. Itu panggil takabur. Itu panggil ujub. Jadi seorang panggil. Kalau lurah kat sini panggil apa? Gila seorang. Orang tak ada atas apa-apa, tapi dia duduk gila seorang. Tu. Nah. Dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Syarak dengan makna syari'. Syari' hakiki Allah, syari' majazi ialah Nabi. Apa dia syarak? Syarak dengan makna syari', orang yang menghantarkan hukum syariat. Itu syarak. Maka ujub ni satu kelakuan, satu sifat hati yang dicelakan dia oleh syarak. Mana syariat? Tercelalah syariat, tak pujilah syariat, kejilah mereka ni yang ada bawa ke sifat ini. Maka ingatlah kaum muslim-muslimat yang dirahmati Allah, dan siapa dia ada bawa sifat ni, cepat-cepat buang. Cepat-cepat biar hilang ke dalam hati. Maka banyakkan zikrillah, banyak zikir dengan Allah, banyak istighfar pada Allah SWT. Tambahan lagi, yang ini lebih-lebih lagi, membinasakan ia ujub akan pahala ibadah. Habis ada buat puasa baru ni. Nah, ada buat puasa baru ni habis. Tu. Nah, itu kata ujub. Sebab itulah jangan biar adalah ujub. Ni perasaan kata kita lebih pada orang lain. Kita nak perasaan kata kita ni dalam ramai-ramai akulah yang paling hina sekali. Akulah yang paling rendah sekali. Ibadat aku sikit sekali. Orang lain banyak. Dan kalau kita banyak amal ibadat, kita rasakan walaupun aku ni seorang yang amal banyak, akan tetapi adakah Allah Ta'ala terima ibadat kita? Orang tu ibadat sikit tapi Allah Ta'ala terima nak kata kan? Ni ingat macam tu. Nah, ingat baik tu. Tak dia. Telah berfirman Allah Ta'ala Surah Taubah ayat rakam 26. Wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum
falam tughni ankum syai'an. Artinya, sebut olehmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hari memerangi kamu akan puak Hawazin. Tu, memerangi oleh kamu akan puak Hawazin. Memerangi pada lembah ni iaitu satu tempat wadi. Lembah ni wadi mana satu tempat di antara dua bukit. Satu bukit, maka ni antara dua bukit itu dikatakan satu lembah, satu wadi. Yang dinamakan dengan Hunain. Nama Hunain. Mana tempat duduk dianya? Di antara Mekah dan Taif. Lepas At-Taif dan At-Taif. Antara Mekah dan Taif itu katakan Hunain. Tu. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita pada hari Hunain itu katakan ketika menyukakan akan kamu oleh banyak bilangan-bilangan kamu. Kamu ni banyak. Kamu siapa? Sahabat. Kata mereka tu menyuka ketika menyukakan kamu. Kamu rasa heran ni puak kamu ni banyak oleh puak-puak kamu ni dapat memenangkan orang yang sikit tu. Kamu ni senjata kuat ni dapat mengalahkan mereka. Kamu rasa bangga, rasa heran tu, rasa seronok apabila aku ni banyak tentera, banyak penyokong. Maka tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu, tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu. Tiada mengkaya daripada kamu akan sesuatu. Semua tu tak boleh menolak akan sesuatu pada kamu walaupun kamu tu banyak sekalipun. Yang bagi menang Allah, bukan dengan sebab banyak puak kamu tu dapat menangkan seterusnya. Pasal ketika tu sahabat ni dah rasa diri dia, puak kawan banyak tak apa benar buat kita hari ni seronok duk. Masa peperangan Badar dia tak rasa ujub pasal oleh kerananya peperangan Badar sahabat dia sikit. Jumlah sahabat tu lebih kurang 313 orang. Tapi Hunain ni ramai pada seteru lagi, lalu bahasa bangga. Aku ni puak banyak boleh mengalahkan puak yang sikit. Bahasa bangga. Itu buat Allah Ta'ala tak nak dah. Sebab itulah kita sekarang ini berlaku apa dalam dunia ni. Kalau kita rasa bangga tu ni, ingat. Ujub. Ingat tu. Kita tengok sejarah Rasulullah apabila menang dalam perang. Tak ada menggalak-galak. Apabila kalah pun sama juga, tak ada menggalak-galak. Ni. Tapi kita sekarang ni kalau tak belajar baik-baik nak. Kalau kita menang, macam kita boleh piala bola. Sukanya macam boleh piala bola. Apabila kalah, diam saja, duka cita saja. Inilah yang paling apabila kita tak tahu masalah, kita hanya mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'mat iman Islam. Alhamdulillah di atas benangkan aku pada hari ini. Menangis pada Allah Ta'ala. Kemungkinan dalam nikmat ada bala. Sebab tu kita baik kalau belajar kita tengok, kerana ni kuat sangat ni. Tunjukkan kemenangan pada orang tu, Allah kalau kuat sangat ni. Orang balas balik, maka tak habis. Tu satu perkara. Artinya tiada menolak itu makna tiada mengkaya. Artinya arti tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu. Apa? Tiada menolak ia banyak kamu itu. Tiada menolak daripada kamu akan sesuatu pada pekerjaan seru kamu. Walaupun kamu tu dah banyak puak kamu, bilangan kamu banyak, tapi puak banyak kamu tak boleh menolak seteru. Allah Ta'ala yang menolak, Allah Ta'ala yang beri benang, bukan senjata. Hanya itu dikatakan ikhtiar usaha sahaja. Ikhtiar balik kita boleh jadi Allah. Ini i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita yang perasaan kita, pegangan kita, rasanya kita benar dengan sahabat kita puak banyak, kita alat peperangan tu banyak, maka itu Mu'tazilah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita pegang macam tu.
Aku ni tu alat apa-apa kuasa alat kemegahan ni banyak ni. Alat ganah banyak ni, alat kekuatan banyak ni. Aku benar ni. Dan Allah Taala boleh benang. Tu bukan alat ataupun tentera banyak tidak. Dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi. Dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi. Kamu perasaan sempit bumi apabila kamu tu banyak serta luasnya bumi Allah SWT. Itu perasaan mereka. Pasal apa? Pasal heran. Pasal serenuk diri dia. Pasal dunia ni sempit, ya tak luas ni. Tapi apabila dia kalah, Allah lah dunia ni pasal sempit ya. Nah, sebab tu jaga baik-baik kita buat amal ibadat. Jangan rasa kata aku ni ada rain banyak, ada tenaga banyak, boleh aku belajar, boleh aku amal ibadat. Kita tak nampak kata semua pada Allah yang membantukan kita, yang bagi taufik hidayat pada kita, boleh belajar, boleh amal ibadat. Tu. Kemudian lari kamu membelakangkan akan seteru. Tu dia. Kamu berasa sepik di bumi ni, seteluah bumi. Kemudian lepas perasaan begitu, lari kamu membelakangkan akan seteru. Nak katakan banyak buat ni benar dah akhir sehari. Pasal apa? Karena yang mengalah ni bukan kamu, yang menang ni bukan kamu. Walaupun kamu membuat banyak, tapi kamu tak dapat menang apabila Allah Ta'ala tak izin. Tapi sebaliknya apabila Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala tolong, maka tidak ada gobar, tidak ada tidak ada rasa payah, tidak ada rasa duka cita apabila ada bantuan daripada Allah, pertolongan pada Allah SWT. Inna nasrullahi qarib. Ala inna nasrullahi qarib. Jaga-jaga. Sesungguhnya pertolongan Allah tu dekat saja, hampir saja. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Rawahu Tabarani. Artinya bermula 3 perkara, membinasakan ia 3 perkara, akan yang mengerja, akan orang yang mengerjakannya ketiga perkara ini. Siapa dia yang kerjakan 3 perkara ini, maka itu menunjuk di atas dia tu dapat kebinasaan. Apanya? Pertama, kikir yang diikut, bakhil yang diikut. Nah, tangan nak bagi dah tu, hati jawabnya, tak payah bagi banyak, seria cukup dah. Bagi banyak, baru ada lagi harta kamu, bagi buat orang ni, tak ada beda, tak beda. Kikir. Maka orang yang kikir sungguh kikir dalam masalah agama. Agama perlu pada kita, tapi kita tak bagi. Padahal kita ada keperluan yang banyak. Maka kita dikatakan kikir pada Allah SWT. Kita pegang bahawasanya semua barang tu, dapat kita menguasai. Bila Allah Ta'ala kehendak nak buang benda tu, nak lari pada kita, pindah pada kita, habislah. Ada berita di Kota Baru kak? Amba tengok semalam berita kemarin ni di Kelantan, Kota Baru. Kereta muat, kereta bawa dengan bedil-bedil, alat-alat bedil-bedil. Dalam kereta tu alat-alat apa kat sana sini panggil bedil apa? Bedil kertas. Sini panggil bedil kertas. Bedil cucuh tu, bedil cucuh pegang, hujung legau. Hak Cina tu. Kat sana panggil apa tahulah. Bawa dalam kereta, tengok tu. Mari dengan halita. Mari dengan halita, kena kereta dia. Hingga rabet. Bom, jadi bom besar pula tu. Hingga tua rumah tu, mati, meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok masa kita. Kita rasa diri kita tu umur panjang lagi tu. Tapi apabila sampai kehendak Allah SWT, yang kita rasa tu memang tak ada lama. Sebentar saja.
Ingat baik, muslim-muslimah yang dirahmati Allah, jangan biarkan kesihatan kita dengan kita tak buat amal, tak belajar. Jangan kita nanti nak buat amal, nak belajar, masa kita tak gerak, masa kita nak bawa diri pun tak boleh dah. Bukan masa tu. Nah, ingat baik. Satu, kikit jadi ikut, bakhil jadi taatkan akan dia. Hati kata tak payah lagi, tak payah. Simpan dalam bank banyak. Kalau kita nak buka di akhirat, simpan di akhirat. Kita hantar harta pergi dulu. Hantar harta kita pergi dulu. Kita turut pergi buka belakang. Kalau kita tidak hantar harta kita pergi, maka bila kita boleh buka kat sananya? Nah, kita nak buka kat sana, kita simpan banyak-banyak kat sana. Dan masa kita buat bersumbangan tu, buat sedekah, buat apa untuk bantu agama Allah, maka itu kita akan dapat ATM, kad ATM buka kat sana. Kita hantar pergi dulu. Hantar pergi dulu, jangan sayang. Karena kesayangan pada harta kita tu, tak mau nak bantukan agama tu, membinasakan diri kita. Nah, orang bakhil membinasakan diri. Yang kedua, keinginan nafsu yang diturut. Ikut nafsu nak guna nak apa. Nafsu kata hari ni tak payah semayang, tak semayang. Hari ni tak payah puasa, tak puasa. Hari ni tak payah belajar, tak belajar. Hari ni tak payah buat amal, tak payah buat amal. Hari ni tak bagi sumbangan, tak bagi sumbangan. Hari ni tak bagi khairat, tak bagi. Keinginan nafsu. Hari ni nak makan sedap kali. Biar kita tidur tak bangun sekali makan hari ni. Buat sup. Sini sup. Sini sup. Tom yam. Rasa apa, masukkan 3 rasa, masukkan steam. Sedap saja tu. Nah, tu. Muslim-muslimat rahmati Allah, kalaulah makanan yang kita makan tu hak sedap, tu ada keberkatan, maka kita makan banyak. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau Imam Syafi'i, apabila makanan tu ada keberkatan, maka makanlah biar banyak. Tapi apabila makanan tu tidak ada berkatan, kamu jangan makan banyak. Kan sikit-sikit. Imam Syafi'i makan sikit-sikit ya. Kalau kita tidak tahu macam mana makanan tu berkat tak berkatnya, tu. Makanan berkat ni ialah makanan duduk di sisi orang yang boroh. Orangnya sangat memberi. Kalau buat jamuan, buat bakwah di rumah dia, ada dengan sup, ada dengan tom yam, ada dengan gula, ayam tu ayam ni. Banyaklah mata-mata makanan. Kalau macam tu, makanlah makanan tu ada keberkatan. Tapi kalaulah kita pergi rumah orang tu, dia buat makan juga. Tapi nampak orang makan telur je. Telur sebiji tu potong 2 pula. Bagi satu pinggang, satu pinggang. Makan kadang-kadang kita makan satu hidang tu, bukan buat dia tak sebiji, berarti ikan sikit-sikit je. Tak macam orang boroh, tak macam orang boroh tak. Maka makanan itu kita makan sikit-sikit saja, jangan makan banyak. Kerana apa? Kerana tidak ada keberkatan. Tu lah, tidak ada keberkatan tu. Tampuk rumah besar tapi makan nasi dengan telur rebus ya. Itu makan sikit saja. Tapi orang ni ya, nampak rumah kecil biasa gitu ya. Akan tapi makanan dia tu mewah lah, jamuan orang tu, maka itu makanlah biar banyak. Karena makanan itu ada berkatan. Apabila kita makan, membawa dan nafsu kita suka buat amal, suka belajar. Tu. Ingat keinginan hawa nafsu diturut, jangan diikut. Jadi turut, jadi ikut. Dan ketiga, menyukakan dan membilang baik oleh seorang akan diri seorang. Ujublah. Menyukakan diri, mengherankan diri, kata amal banyak, ilmu banyak. Padahal ilmu tak ada lagi. Tu ingat baik tu. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halaku fithnaini, al-qunuti wal-ujbi. Artinya, bermula binasa itu, ada ia binasa itu pada 2 kelakuan. Binasa-binasa ni ada 2 kelakuan. Pertama, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Tak ada harapan rahmat Allah.
Aku ni buat amal, buat khairat, buat sumbangan, buat wakaf tu wakaf ni. Nak masuk syurga ke tak ah? Dia tu hati tu kata ngaka-ngaka kau ni. Tu. Ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala menjadikan kita ni untuk masuk ke syurga. Nah, untuk masuk ke syurga Allah. Bukan Allah Ta'ala menjadi kita untuk masukkan neraka. Kalau dia jadi kita untuk masuk neraka, dia tak masuk Islam dalam diri kita. Karena agama di sisi Allah al-Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Maka diri Allah Ta'ala jadi kita Islam, Allah Ta'ala nak memasuki kita dalam syurga. Kalau dia nak masukkan kita dalam neraka, dia tak buat kita Islam. Dia jadi orang dalam ke Islam. Tapi akhir sekali, kalau dia masuk neraka juga, kita tak nak Islam, nak pada bukan Islam. Maka tu kita jaga baik. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Mesti kita kena harap rahmat Allah SWT. Walaupun kita jadi seorang yang jahat sekalipun. Atas dunia ni kita ada akulah orang jahat sekali. Begitu sekalipun, mesti kena harap rahmat Allah SWT. Karena semua dosa yang kita buat atas dunia, Allah Ta'ala ampun semua. Malaikat dosa syirik saja. Kamu seorang jahat macam mana sekalipun, apabila kembali kepada Allah, Allah Ta'ala ampun habis semua dosa-dosa kamu. Lalu tu rahmat Allah, jangan putus asa. Bukan tak aku hari ni amal banyak, aku sanggup berdoa pada Allah SWT. Hari ni aku buat dosa, aku tak nak doa-doa Allah, kuasakan diri aku salah. Dah. Doa Allah Ta'ala yang menerima. Tidak kira kita amal banyak, amal sikit, berdosa tak berdosa, itu kerjaan kita. Kerjaan Allah terimakan doa apabila kita minta. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila memintalah kan mintalah ke Allah Ta'ala ni oleh hamba-Ku. Nah, apabila mintalah oleh hamba-Ku pada aku ni, ini qarib. Aku ni hampir. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku terima ke doa bagi hamba ni apabila hamba tu berdoa kepada aku. Doa silahul mukmin. Doa senjata bagi orang mukmin. Kedua, menyukakan akan seorang oleh dirinya tu. Menyukakan akan seorang. Tu oleh diri seorang. Suka menyukakan orang. Mana ujub lah. Tu ujub menyukakan diri. Kata dia pasal lebih pada orang. Duk seorang boleh jadi ni, duk dalam rumah seorang, tak ada apa-apa. Mari perasaan, aku dengan Yusuf tu, baik aku lah. Dia jadi. Nah, sebab tu ada macam tu, selalu kita istighfar. Astaghfirullah. Hanya sahaja menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan dua perkara ini, jadi putus asa pada rahmat Allah dan menyukakan oleh diri ke seorang saat ni. Ibnu Mas'ud dia himpun dua. Pasal apa? Kerana bahawasanya orang yang putus asa, orang yang putus harapan daripada rahmat Allah, tiada menuntut tiada meminta orang putus asa ni akan kebajikan. Dia tak minta akan kebaikan. Patut dia putus asa dari rahmat Allah. Seperti kita terbuat pemuda-pemudi, dia selalu kerja ke maksiat. Dia kata dia ni tidak ada harapan dah aku ni. Nak dapat rahmat Allah. Dah, jangan rasa gitu. Allah Ta'ala kuasa ambil amalan orang ni, diletak ke atas orang ni. Ambil dosa orang ni, diletak atas orang ni. Macam-macam kejadian tu. Oleh itu jangan kita rasa putus harapan pada Allah SWT. Allah Ta'ala Maha mengampun. Allah Ta'ala sangat simak taubat sebelum pada matahari naik, sebelah balik jatuh. Jatuh matahari. Dan orang yang ujub itu tiada menuntut ia orang menunjuk akan kebajikan. Pasal apa? Kerana sengkonyonya orang yang ujub telah mendapat ia orang ujub akan kebajikan. Orang yang ada sifat perasaan ujub, perasaan heran ke diri, kata amal banyak, ilmu banyak, kebajikan banyak ni, dia tak minta dah amal.
Dia tak buat dah amal. Kenapa? Karena dia rasa kata dia tu amal banyak. Tak payah buat bukan amal banyak. Gi mai kono. Dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu anha, bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan. Bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan, bila masa ke seorang tu nak buat kejahatan tu bila? Bila ia akan kerjakan benda jahat? Maka menjawab ia Siti Aisyah radhiyallahu anha, apabila menyengka ia seorang akan dirinya seorang berbuat keelokkan, itulah mana dia buat kejahatan. Apabila dia sengka kata diri dia buat kebaikan, buat benda yang elok, maka ketika itulah dia sudah buat kejahatan. Bukan nanti dia pergi buat gini, lebih lagi ya. Itu sekurang-kurangnya orang buat kejahatan, sengka kata dia buat baik. Sengka dia buat ni, padahal ada. Apabila kita buat, kita jangan sengka kita buat baik. Adakah yang kita bagi itu Allah Ta'ala terima? Allah Ta'ala terima ke belum? Kita bagi. Apabila kita rasa begitu, maka kita tak ada rasa kata kita buat kebaikan. Ni dia. Dan memandang seorang laki-laki akan Bashar bin Mansur rahimahullah ta'ala pada ketika memandang ia Bashar akan semayang. Nah, seorang laki-laki duk tilik pada Bashar tengah-tengah dia buat amal, sedang-sedang buat amal. Nah, jadi lama memandang ke semayang, lama je diri semayang. Kemudian dia mengelokkan ia Bashar ni akan ibadat pula. Dia semayang tu elok, comel lah dia buat ibadat dia. Lepas tu, maka tatkala selesai ia Bashar bin Mansur daripada semayang. Daripada semayangnya Bashar, berkata ia seorang Bashar bagi laki-laki itu. Moga Bashar dia buat amal, orang seorang laki-laki duk tilik pada dia lama dia bayang, jadi sungguh lama sungguh. Maka Bashar kata pada dia, jangan menipu akan dikau oleh barang yang kau lihat daripada aku. Apa yang kau lihat pada aku jangan kamu kena tipu. Pasal apa? Kerana iblis mengerjakan ibadat ia iblis. Iblis ni kerja ibadat dalam syurga. Dan semayang ia iblis beribu-ribu tahun. Dan syurga dia ibadat. Kata sebuah kitab tu 120,000 tahun iblis kerjakan amal ibadat dalam syurga. Kata apakah akibat iblis jadi? Maka dia jadi ia iblis kepada barang yang jadikan di kepadanya dak iblis. Apa terjadi? Apa? Artinya jadi ia iblis kafir wa iyazabillahi taala. Tengok ibadat, ingat baik tu. Orang kita ni suka buat amal ibadat tapi tak suka belajar. Orang belajar pula suka nak untuk kemegahan diri. Kalau pergi belajar, pergi mengajar, pergi apa tu ni, orang tak bagi pitih sikit, dia tak pergi. Kena bagi banyak pitih. Dia duduk sejam 2 jam ni kena bagilah 1,000, 2,000, 3,000 masalahnya. Kalau tak bagi 2,000 ke tak bagi? Semua tu. Tu dunia sekarang. Maka apabila orang mengajar duduk setara tu, apatah lagi orang yang mengaji. Orang mengajar nak pada pitih, nak pada kemegahan, nak kepada kesenangan, kemudahan hidup. Ni kita pakai insaf diri, insafkan diri. Kalau kita belajar nak ke situ, maka ingatlah orang yang belajarkan kita tu lebih kuat pada tu lagi. Sebab tu orang mengajar kena simpan hati dia, dia mengajar kerana Allah. Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah oleh kamu akan mereka yang tidak mintakan kamu akan gaji, yang tidak mintakan kamu akan upah. Orang bagi yang ambil, dia tak minta, tak tentu banyak mana ikutlah aku pergi ni, orang bagi yang nak aku ambil, aku tak kira.
Maka orang itulah Allah Ta'ala firman, wahum muhtadun, mereka itulah orang yang dapat kejayaan, dapat hidayat pada Allah. Tapi kalaulah orang mengajar nak kepada pitih, nak pada gaji, maka orang yang ikut dia tu memang banyak lagi lah macam tu. Sebab tu dah sebut kitab-kitab tasawuf seperti kitab Sirus Salikin, ada kitab Hidayatus Salikin bagi Syekh Abdul Samad Al-Falembani cakap macam tu. Nah, kalaulah murid kita orang mengaji, dia belajar nak kepada hartawan dunia, nak gaji, nak apa itu ni, maka berdosa itu sama juga dengan orang mengajar. Ni takutlah tu. Sampai ketentuan mata benar, kita tak payah tentu. Orang bagi, kita ambil. Orang tak bagi pun tak ada apa-apa. Itu kerjaan kita. Ni pasal takut ni. Takut yang ni iblis tu. Ibadat dalam syurga 200,000 tahun. Dia anak murid dia malaikat iblis. Ibadat suka, ilmu pun banyak. Jadi guru malaikat iblis dalam syurga. Tu. Guru malaikat. Tapi mereka ada sifat ujub, ada sifat takabur, ada sifat dengki, maka Allah Ta'ala buangkan mereka iblis di atas di dalam syurga. Buang keluar dari syurga. Ingat baik. Ketahui olehmu bahawasanya sabab ujub itu jahlun, jahil. Bunyi jahil ni kasar weh. Kasar jahil. Kalau kata tak reti apa? Padahal jahil dengan tak renti itu sama ya. Ataupun tak tahu. Itu bunyi lurah jadi tak kuat sangat. Mu ni tak tahu sungguh. Ada apa tu? Bunyi kata tak tahu ni masa tak berat dah. Mu ni jahil sungguh. Kena kena berat kata kat kawan weh. Yang berat ni kata kat kawan ni. Kalau dia tak tahu tak apa. Tapi dia kata tak jahil ni, marah ke kita. Padahal lurah tak tahu dengan jahil supo je. Sahabat bagi wujud jahil, tak tahu. Tak tahu kata membilangkan, mesenukkan dengan amalan diri. Kata diri tu banyak amal tu, memusnahkan amal tak, dia tak tahu macam tu. Dan bahawasanya ubat bagi ujub, ilmu. Ialah tahu. Mengetahui. Tahu kata ujub ni menghilangkan amal ibadat semua yang ada atas diri kita. Oleh itu, jauhkanlah pada rasakan banyak amal ibadat. Tak payahlah kata kita seorang beramal. Biar kita mengakui aku ni orang tak beramal, orang jahil. Mengaku jangan tak aku ni orang alim ni, mengenal aku. Tu. Itu sudahlah tu. Maka jika ada ujub itu dengan sebab perkejaan yang tiada ada, dengan sebab perkejaan yang tiada ada ia perkejaan tu dengan usaha seorang. Apa? Seperti cantik rupa seorang. Ujub dia tu ujub dengan sebab perkejaan yang tiada ada ia perkejaan tu dengan usaha seorang. Apa? Seperti cantik rupa-rupa seorang. Dia rasa, aku ni jangok juga. Jadi seorang panggil. Dan elok suara seorang. Kena suara sedap juga. Tu. Dengan saat Al-Ghamidi lebih kurang suara aku. Dengan Imam Mekah lebih kurang aku ni. Ya tengoknya. Macam-macam lah kata. Suara aku cantik apa. Apabila dia rasa seorang cantik. Nanti. Kalau main seorang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah seorang. Ataupun makmum tu sikit. Makmum 3 orang gitu saja. Baca pun tidak ada guna speaker, tidak ada guna speaker ni. Dia baca biasa je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu kau orang tak ada. Orang ada 3 orang. Orang ada 3-4 orang je jadi imam. Tapi apabila orang tu jadi banyak, makmum jadi banyak, dia ni suara sedap, dia tarik suara. Bismillahirrahmanirrahim. Nya heret dah tahulah. Buat macam-macam lah suara dia tu.
Nah, rasa kata dia tu seorang ni comel. Seorang ni elok, sedapnya perasaan dia tu. Macam mana weh? Kalau dia ujub macam tu. Kalau perasaan kata dia ni seorang cantik, seorang dia ni sedap, maka tiada patut ia seorang ujub dengan diri seorang. Hak tu tak patut ujub dengan diri dia. Kenapa? Kerana rupa yang cantik, suara yang sedap, suara yang elok, Allah Ta'ala yang beri, bukan diri dia dak. Berapa orang dalam satu kampung yang suara dia tu cantik, rupa dia tu handsome. Berapa orang saja. Rupa dia tu mi kuam lolau, berapa orang ya. Maka jangan rasa kata dia ni rupa cantik, jangan rasa. Kata suara sedap, jangan rasa begitu. Nah, tak patut benarlah dia ujub. Kenapa? Kerana bukan terjadi pekerjaan itu, pekerjaan cantik rupa dan elok suara masalah. Nah, terjadi dengan semata-mata tenaga dia tu bukan. Dengan tenaganya, dengan tenaga seorang. Bukan dengan rai dia, bukan dengan tenaga dia, bukan dengan rai dia, dengan kekuatan dia, bukan. Bahkan saya kiranya seorang bahawa ujub ia seorang dengan Tuhan. Yang memberi ia seorang akan dia, yang memberi ia Tuhan akan dia akan seorang. Yang memberi ia Tuhan akan dia, akan pekerjaan itu baginya bagi seorang. Bagi seorang. Bagi-bagi dengan semata-mata limpah kurnianya kurnia Tuhan. Ingat gitu. Kamu ujub dengan Tuhan tu, jangan ujub dengan manusia. Aku ni Allah Ta'ala bagi cantik, bagi suara sedap. Alhamdulillah. Pasal bangga dengan Tuhan. Segi bahawa ujub ia seorang dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Yang memberi ia Tuhan akan dia, akan pekerjaan itu apa? Seperti cantik dan elok suara tu. Baginya bagi seorang. Tu. Bagi-bagi, memberi-memberi. Memberi-memberi dengan semata-mata limpah kurnia Allah Ta'ala. Memberi-memberi tu dengan semata-mata limpah kurnia Allah Ta'ala. Ini pemberian Allah Ta'ala. Dan saya gio bahawa berfikir pada hilang umpama cantiknya itu dengan sebab penyakit. Fikirnya tu. Saya gio ni patut bahawa berfikir pada hilang umpama cantik seorang tu. Umpama cantik ke apa umpama cantik? Seperti suara, cantik suara. Boleh hilang dengan sebab penyakit. Satu penyakit Allah Ta'ala beri, hilanglah kecantikan muka tu. Sebab tu Allah Ta'ala bagi cantik, ucaplah Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi nikmat tu. Kita jangan berasa aku cantik lebih pada orang, jangan rasa. Nah, istimewa penyakit apa? Jadri. Penyakit cacat. Penyakit cacat panggil. Cedera. Apa dia cedera? Hilang habis kecantikan. Cedera mulut, cedera mata. Nah, cedera hidung, cedera macam-macam atas muka dia. Hak ni lah, lebih-lebih lagi kita jangan rasa je begitu. Allah Ta'ala buat menghilang kita bila. Sebab tu kita tengok rupa tak cantik, kita ingatlah wala'iyazabillah. Tu. Minta benda jauh pada kita weh. Dan jika adalah ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahainya seorang. Kalau ia perasakan ujub seherang dengan sebab pekerjaan yang dia telah usaha. Apa? Seperti ilmu. Dia usaha banyak, Allah Ta'ala bagi ilmu. Dan ibadat, dia dirajin buat amal ibadat. Kalau ada perasaan begitu, maka sayugia, ini sepatut dan bagus dan cantik dan comel, bahawa berfikir ia seorang pada pekerjaan itu, pekerjaan jadi usahail. Pada pekerjaan itu, pekerjaan jadi suhai itu. Berfikir dengan sebab apa mudah ia baginya. Berfikir. Dengan sebab apa mudah ia pekerjaan itu baginya bagi seorang. Dia fikir macam tu. Apa ni boleh mudah sangat kerjaan bagi ni. Baginya bagi seorang tu. Orang lain usaha sama dengan dia, tapi orang lain tak dapat ilmu.
Orang lain pun ada anggota, ada kaki tangan, ada kepala, ada apa, tapi tak dapat kerja amal ibadat. Aku ni sama dengan dia. Fikir sebab apa Allah Taala mudahkan bagi kita ilmu, bagi kita amal ibadat. Ini kurnia ada Allah Subhanahu Taala. Sebab tu orang ada ilmu, gunalah ilmu dia untuk umat. Nah, untuk umat. Tu. Dan bahawasanya tiada mudah ia pekerjaan itu bagi seorang melainkan dengan anggota dan akal. Tiada mudah ia pekerjaan itu baginya, bagi seorang tak mudah, melainkan mudahnya dengan anggota dan akal. Ada anggota cukup lengkap, ada akal, barulah mudah. Maka siapa ke jadi akal? Allah. Maka siapa jadi anggota? Allah. Dan bahawasanya segala anggota itu seorang, dan akalnya akal seorang, dan lainnya lain pada anggota dan akal, dan lainnya lain pada anggota dan akal, semua makhluk bagi Allah Ta'ala. Menjadikan akan dia, akan makhluk itu oleh Allah Ta'ala dengan semata-mata limpah kurnia Allah. Tu dia. Allah Ta'ala menjadi dia. Semua tu dikatakan makhluk bagi Allah Ta'ala. Menjadikan akan dia apa? Akan segala anggota dan akal dan lain semua oleh Allah Ta'ala berlakon. Ataupun menjadikan akan dia akan makhluk oleh juga banyak situ. Oleh Allah Ta'ala menjadi dengan semata-mata limpah kurnia Allah. Tu kita ingat macam tu Allah Ta'ala bagi saja. Demikian juga seperti segala anggota dan akal dan lain juga ilmu dan ibadat dan segala pekerjaan kita itu semuanya ilmu dan ibadat. Semuanya ilmu dan ibadat dan segala pekerjaan kita itu Allah Ta'ala yang menjadikan akan dia ke semuanya. Allah Ta'ala menjadikan akan dia akan semuanya tu. Bukan pada kita dah. Semua Allah Ta'ala yang menjadi. Dengan sebab itu jangan kita rasa megah, bangga, jangan kita rasa serenok seheran kat diri. Tu kata amal banyak padahal tak ada di isi kita. Habis. Seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah As-Saffat ayat rakam 96. Ni dia. Artinya dan Allah Ta'ala menjadikan ia ya Allah kan kamu dan akan barang yang mengerjakan oleh kamu kan ikan barang. Allah Ta'ala jadikan kamu dan segala kerjaan-kerjaan kamu. Itu i'tiqad kita di sunnah jamaah. Nah, Allah Ta'ala jadikan kamu dan segala pekerjaan kamu. Zahirnya nampak kita, hakikatnya Allah. Dengan sebab kita nampak begitu, kita rasakan ilmu yang ada kita, Allah Ta'ala menjadi. Ibadat yang ada kat kita pun, Allah Ta'ala yang menjadi. Nah, kita usaha sikit saja. Tilik dengan usaha kita, tak boleh jadilah nak dapat ilmu. Usaha kita sikit saja, tapi kerana dapat ilmu Allah Ta'ala yang banyak. Kalau gitu Allah Ta'ala yang bagikan ilmu. Habis. Dan sekadar tu saja. Ni tu main banyak-banyak ni. Ni pada kata dalam firman-Nya, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Wallahu alam. Diamlah. Nanti doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Subhanallah, subhanakallah, wa bihamdika.